Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي مرة أخرى مع أستاذة جوليانا لمحاضرة اللغة العربية. هيا ندرس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita teruskan perbincangan kita tentang tajuk Al-Uslubul Khabari dalam tajuk Balaghah tingkatan 5. Okey, apa dia Al-Uslubul Khabari? Uslubul Khabari dalam bahasa Melayu kita boleh samakan dengan ayat penyata. Al-Uslubul Khabari ialah ayat yang boleh jadi benar atau salah, ya. Di mana bila kita nyatakan ayat tersebut, contohnya Ustazah Juliana seorang guru bahasa Arab. Ayat ini orang boleh tanya, benar ke Ustazah Juliana guru bahasa Arab? Okey, jadi pasti kita akan jawapannya benar. Ya, Ustazah Juliana guru bahasa Arab. Ataupun tidak, Ustazah Juliana bukan guru bahasa Arab. Manakala uslubul khabari lawan bagi dia, iaitu ayat yang tidak boleh tanya benar atau salah. Contoh masa ayat tanya, siapa nama awak? Ayat tersebut, siapa nama awak tidak membawa kepada makna benar atau salah. Malah dia memerlukan jawapan dari soalan tersebut. Jadi uslub khabari ialah satu ayat penyata yang boleh membawa makna benar atau salah. Manakala adrabul khabar ataupun ismul uslubul khabari terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama al-ibtida'i, yang kedua at-talabi, dan yang ketiga al-inkari. Ustazah telah jumpa satu kaedah teknik untuk mengingat ketiga-tiga bahagian ini atau adrab ini supaya anak-anak mudah untuk mengingat. Okey, kita namakan dia I-T. I, ibtida'i, T, talabi, dan in adalah inkari. I, ibtida'i, talabi, dan inkari. Al-ibtida'i ini ialah satu ayat penyata yang tidak ada huruf taukid. Sama ada pada jumlah ismiyah, ayat yang dimulakan dengan kata nama, ataupun jumlah fi'liyah, ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Bahagian yang kedua iaitu at-talabi. At-talabi ialah ayat penyata yang ditambah dengan huruf taukid. Ya. Sama ada huruf taukid itu innal muallima najihun, ataupun qad pada fi'il madhi, qad najaha Muhammadun, ataupun nun taukid pada fi'il mudhari, yang jahanna Muhammadun. Manakala bahagian yang ketiga kita namakan dia al-inkari. Al-inkari ini boleh ditambahkan atau ditambahkan 2 huruf taukid atau lebih dalam ayat penyata tersebut. Contohnya, wallah innal muallima lanajihun. Dalam ayat tersebut terdapat 3 hadawat taukid. Yang pertama wallah, yang kedua inna, dan yang ketiga lam taukid. Contoh yang lain mungkin kita boleh buat wallah laqad najaha Muhammadun. Wallah 1, lam 2, qad 3. Dan yang contoh yang 2 taukid, boleh kita buat laqad najaha Muhammadun. Kita buang wallah, tinggalkan laqad najaha Muhammadun. Itu adalah ketiga-tiga adrabul khabar ataupun bahagian-bahagian uslub khabari. Okey anak-anak, kita beralih pula kepada fungsi adanya uslub khabari. Apa guna uslub khabari? Terutamanya dalam Al-Quran. Okey, Ustazah suka kaitkan secara contoh dan penerangan dengan Al-Quran. Sebab segala ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu-ilmu yang lain sebenarnya, ilmu sains dan sebagainya datangnya daripada Al-Quran.
daripada Al-Quran, barulah keluarnya pelbagai jenis ilmu, termasuk ilmu balaghah. Okey, dalam Al-Quran, perhatian ni, dalam Al-Quran Allah Ta'ala datangkan adrab atau bahagian-bahagian usul khabari ini untuk membawa makna yang berbeza bagi setiap adrab. Okey, dan kalau kita tengok, kalau nanti anak-anak akan jumpa istilah-istilah lain selain perkataan ibtidai, talabi dan inkari. Apa dia? Iaitu kegunaan untuk liman qala, untuk siapakah ayat ini? Dalam adrab yang pertama, al-ibtidai. Untuk siapakah ayat yang Allah gunakan ayat al-ibtidai yang tidak ada huruf taukid, iaitu untuk orang khalil zihni, untuk orang yang tiada idea, no idea, orang-orang yang tidak tahu berita tersebut, orang yang tak tahu cerita tersebut, orang yang no idea. Jadi Allah datangkan ayat al-ibtidai ini kepada kebanyakannya dalam surah Al-Makkiyah, iaitu contoh macam cerita syurga, neraka, benda-benda gaib dan sebagainya. Jadi Allah gunakan ayat ini, kalau kita perhatikan dalam surah-surah Makkiyah, tidak ada huruf taukid, ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk adrabu, yang kedua at-talabi. Liman qal, untuk siapa ayat ini? Liman, untuk siapa? Iaitu untuk orang yang al-mutaraddid, untuk orang yang ragu-ragu, orang yang confused, orang yang iya ke, betul ke. Contoh kalau kita kata tadi al-ibtidai, Rasulullah Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian ada orang yang datang meragukan, iya ke Muhammad Rasulullah? Kemudian datang ayat Inna Muhammadan Inna Muhammadan Rasulullah. Okey, atau ayat lain dalam Quran, kalau kita tengok ya, ada contohnya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang mukmin. Ya, pastinya ada orang petikai, betul ke telah berjaya orang muslim atau orang mukmin? Jadi bila datang satu taukid, sesungguhnya, sesungguhnya memang telah berjaya, sesungguhnya telah berjaya orang mukmin. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu al-inkari. Untuk siapa inkari ini? Liman hazihil jumlah. Untuk siapa ayat inkari ini yang kena tambah 2 atau 3 atau lebih huruf taukid? Iaitu untuk lil munkir, untuk orang yang mengingkari, orang yang tak percaya dengan berita yang dibawa. Okey, contoh tadi kita kata tadi, kalau ayat yang pertama, Muhammad pesuruh Allah. Ibtidai, talabi, Inna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah. Kemudian bila ingkari, ada lagi orang yang mempertikaikan, mengingkari. Muhammad bukan Rasulullah lah. Jadi akan datang ayat uslub ingkari untuk mengingkari orang yang tidak percaya dengan mendatangkan 2 atau lebih taukid. Wallahi 1, Inna Muhammadan 2. Yang ketiga, la Rasulullah. 3 taukid ditambah, demi Allah, sesungguhnya Muhammad, memang dalam taukid tu memang pesuruh Allah. Allah datangkan ataupun ayat itu didatangkan dengan 3 taukid untuk mengingkari orang-orang yang tidak mahu mempercayai ayat tersebut. Okey, dalam Quran ayat yang lain, kita tengok dalam surah Al-Asr, selalu kita sebut wal asri, 1 sumpah, taukid. Innal insan, sesungguhnya manusia, 2 taukid. Innal insana lafi khusrin, lam taukid. Ada 3 taukid dalam ayat tentang masa. Demi masa, demi itu sumpah, demi masa, sesungguhnya manusia memang dalam kerugian. Allah dah sebut awal-awal dalam Quran bahawa memang akan ada orang mengingkari masa, sehingga Allah datangkan 3 taukid dalam ayat tersebut supaya manusia sentiasa berhati-hati dengan masa. Okey, sekarang kita beralih kepada
cara nak mengenal dan menggunakan adawatut taukid. Okey, apakah alat penguat yang kita boleh masukkan dan gunakan dalam ayat uslubul khabari? Okey, bergerak yang pertama, iaitu inna. Ya, inna selalu kita jumpa inna atau anna. Inna sekiranya diduduk depan ayat, anna kalau diduduk tengah-tengah ayat. Okey, inna ini hanya masuk selepas inna adalah dengan isim, iaitu kata nama. Innal insana. Lepas inna ada isim al-insana. Insan adalah kata nama. Yang kedua ialah qad. Okey, qad dia maksudnya adalah sesungguhnya. Hati-hati ya anak-anak dengan qad. Qad boleh masuk pada fi'il madhi dan membawa maksud adalah sesungguhnya. Tetapi kalau qad ini masuk pada fi'il mudhari', dia akan membawa maksud kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau qad zahaba, memang sesungguhnya dia telah pergi. Tetapi kalau qad yazhabu, kadang-kadang dia pergi. Dan yang ketiga, huruf taukid yang ketiga ialah nun taukid. Okey, nun taukid ini dia masuk pada fi'il mudhari' untuk menguatkan fi'il mudhari' tersebut. Dia berada pada hujung perkataan fi'il mudhari'. Contohnya, yazhabu, dia sedang pergi. Bila kita nak menguatkan fi'il mudhari' tersebut, kita tambahkan nun taukid, yazhabanna. Nun taukid dia ada dua. Dia nun taukid thaqilah yang bersabdu yazhabanna, dan nun taukid khafifah yang ringan yazhaban. Yazhabanna memang dia sedang pergi. Yazhaban memang dia pergi. Dia penguatnya lain sikit kalau ikutkan dalam Quran tu. Kalau yazhabanna macam yazhabanna sunat muakkad. Kalau yazhaban sunat hayah ya, yang dikuatkan lebih dan kurang kuat. Okey, itu yang berapa? Yang ketiga. Sekarang kita bergerak kepada huruf taukid yang keempat, iaitu lam taukid. Okey, lam taukid ini dia masuk kepada isim boleh, huruf boleh, ya. Dan tapi dia ada beberapa cara penggunaannya yang betul. Itu yang keempat. Dan yang kelima dia adalah wallah atau sumpah. Apa saja sumpah lah, bukan wallah saja. Wow, wallah ke, tallah ke, lillah ke, billahi ke. Ataupun sumpah dengan nama lain, contohnya wal asri ke, wal duha ke dan sebagainya. Dengan syarat dia adalah al-qasam, sumpah. Nah, qasam ini dia boleh masuk pada isim, pada fi'il mudhari', pada fi'il madhi. Okey, itu adalah 5 huruf taukid yang kita bincangkan dalam uslub khabari. Okey, seterusnya Ustazah nak lebih suka terangkan lebih jelas penggunaan atau mengenal lam taukid dalam ayat. Sebab lam banyak dalam ayat. Ada lam taukid, ada lam apa lagi, lam huruf jar dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kenal lam taukid yang boleh kita gunakan dalam ayat usul khabari? Okey, dan dia tak boleh letak mana-mana ya anak. Lam taukid ini dia ada tempatnya. Okey, kita bergerak kepada slide yang terakhir ini. Okey, lam taukid dia boleh guna sekiranya untuk kita menguatkan jumlah ismiyah. Syaratnya lam tersebut, pastikan lam taukid tersebut terletak pada khabar jumlah ismiyah. Nak letak lam taukid, letak di khabar dalam jumlah ismiyah, dan pastikan di hadapan mubtada ataupun isim tu, depan sekali sebelum huruf lam ada isim, depan isim itu ada ditambah dengan inna atau anna.
Inna Muhammadan la Rasulullah. Tak boleh tak ada inna, kita buat Muhammadun la Rasulullah. Itu tak boleh. Pastikan nak guna lam taukid depannya, ayat yang depannya mesti ada inna. Baru kita boleh letak lam pada khabarnya. Contoh lain macam dalam Quran, innal insana la fi khusrin. Yang ini lam terletak selepasnya dengan huruf. Yang tadi inna Muhammadan la Rasulullah tu lam terletak selepas lam itu adalah isim. Itu saya kata tadi, lam boleh terletak pada huruf, lam boleh terletak pada isim, dan lam boleh terletak pada huruf taukid, ada pada fi'il mudhari' ya. Okey, seterusnya itu yang pertama. Yang kedua, lam taukid ini kalau kita nak kuatkan fi'il madhi. Okey, kita kena letak dengan qad ya. Laqad ja'akum. Kalau qad ja'akum dia talabi. Okey. Dia untuk menguatkan, menguatkan sekali. Tapi kalau kita nak guna ingkari, kita tambahkan lam di hadapan qad. Laqad ja'akum. Okey. Dan yang ketiga, untuk kita kuatkan fi'il mudhari', lam itu kita letakkan di hadapan fi'il mudhari'. Kalau talabi, kita letakkan nun taukid di hujung fi'il mudhari' tabluwanna. Kalau nak menguatkan lagi menggunakan ingkari, lam taukid terletak di hadapan fi'il mudhari'. Jadilah la tabluwanna. Ya anak-anak, seelok-eloknya gunakan lam taukid bersama inna atau bersama qad atau bersama nun taukid. Itulah yang terbaik. Ayo, untuk teknik menjawab kertas satu tentang tajuk ini, perhatikan ni, hati-hati anak-anak. Perhatikan pada soalan kertas satu, dia tanya bayin adrabul khabar. Okey, terangkan apa adrabul khabar. Jangan keliru tentang tajuk adrabul khabar. Sebab dalam tajuk bahagian nahwu juga ada al-khabar. Kalau anak anda nampak ya, penggunaan adrab ataupun naw al-khabar dalam bahagian balaghah, jawapannya aitinah ya, yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu ibtidai ke, talabi ke atau ingkari ke. Okey, perhatikan betul-betul pada slide yang terakhir yang sudah buat ni. Anak anda tak boleh guna istilah yang liman qala tu, munkir, khali zihni, mutaraddid. Tidak boleh gunakan istilah ini dalam kertas satu. Kalau soalan dia adrabul khabar atau nau' khabar atau qismul khabar. Okey? Dan ejaan hati-hati ya. Jangan tulis at-talabi tambahkan alif antara pa dengan lam. Ramai pada pelajar telah menggunakan ejaan yang salah ya. Talabi talam baya, tapi dia tambah pa alif lam baya. Menjadi makna yang berbeza ya. Talib tu jadi, kalau talib jadi talib, belajar. Jadi dalam penandaan memang tidak boleh diterima, kosong markah. Okey. Dan seterusnya untuk teknik menjawab bahagi adawat taukid. Okey, perhatikan betul-betul jawapan sebenar yang telah Ustazah tuliskan di atas itu. Ingkari, kena sebut wawul qasam, inna, lamut tauqid, qad, nunut tauqid. Kalau tak ada huruf tauqid pada ibtidai, tulis laisa fihi harf tauqid ataupun tandakan dash. Okey, jangan sesekali anak anda tulis pada adawat tauqid ini dengan perkataan lam sahaja, waw sahaja, atau dibuat lam alif mim, waw alif waw. Ya, sebab kadang-kadang satu ayat tersebut ada lam huruf jar, kan ada waw lain. Jadi pastikan anak-anak mesti tulis dengan dengan tepat, tulis dengan betul. Yang lebih baik iaitu tulis penuh lamul qasam, wawul qasam dan sebagainya. Dan jangan tulis al-qasam sahaja, pun tak boleh ya. Ini yang terbaru. Anak anda pastikan tulis penuhlah perkataan lamul qasam ataupun wawul qasam. Buat usulul qasam pun tak boleh ya, kena nyatakan apa dia, yang mana qasamnya, lam qasam ke, waw qasam ke.
Maka bagi jawapan seterusnya, kalau dia khali zihni, dia tak ada huruf taukid kan? Ataupun apa tadi, bukan huruf ni, ibtidai, dia tidak ada huruf taukid. Jadi jangan kosongkan pada kotak huruf taukidnya. Ya, sekurang-kurangnya letak dash. Kalau nak ada kosong, hilang satu markah. Okey. Kemudian perkataan taukid, ya, jangan buat taukid je ataupun buat lam saja. Sebab lam tu banyak kan. Ada yang lamul qasam pun ada lam taukid pun ada. So, tulis dengan penuh. Lam at-taukid, nun at-taukid. Okey, tak kira lah buat nun waw nun at-taukid ataupun huruf nun bersabdu, taukid pun tak apa. Ustazah ajar cara jawab ni adalah jawapan yang terbaik. Okey, terima tak terima, kita buat yang terbaik. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah walaupun satu markah.